Assalamualaikum, selamat petang untuk semua para panel. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dalam discussion kita pada hari ini. Sebelum saya memulakan sesi forum kita, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Akira Izzati binti Abdul Jamil. Saya adalah pelajar semester kedua di Universiti Terbuka Malaysia dalam ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Inggeris sebagai bahasa yang kedua. Dan kalau ikutkan forum ini adalah salah satu tugasan untuk subjek yang perlu saya ambil pada semester ini, iaitu sosiologi dan falsafah pendidikan di Malaysia. Dan agenda perbincangan kita pada hari ini adalah mengenai adakah sekolah vernacular memusnahkan pendidikan kepelbagaian budaya di Malaysia. Okay, kalau bahasa Inggerisnya biasa kita dengar multicultural education lah. Okay, dan seterusnya kita kena membincangkan apakah implikasi kewujudan dan ketidakwujudan sekolah vernacular tersebut. Okay, sebelum saya nak dengar pendapat panel-panel kita yang hebat pada hari ini, saya berikan izin saya untuk berikan sedikit penerangan mengenai apakah itu pendidikan kepelbagaian budaya. Secara asas dan simpelnya adalah multicultural education ni ialah sistem pendidikan berasaskan gabungan semua kaum di negara. Dan sedia maklum memang dalam negara kita memang ada 3 kaum yang merangkumi Cina, India dan juga Melayu. Dan kalau kita menyentuh soal sekolah vernacular adalah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantara lah, tidak kira sekolah vernacular Cina yang menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantara, baik daripada segi pentadbiran ataupun pengajaran dan PNP juga sekolah vernacular Tamil dan sekolah vernacular Melayu. Okey, saya tak nak cerita panjang-panjang sebab saya percaya saya ada panel-panel yang hebat pada hari ini yang boleh memberikan informasi yang lebih baik dan khusus untuk saya. Okay, sebelum kita pergi pada semua panel yang ada hari ini, izinkan saya memperkenalkan panel-panel kita yang sangat-sangat berpengalaman dalam bidang masing-masing. Kita ada 5 panel hari ini. Walaupun saya seorang tutor, tapi saya selaku moderator, saya kategori pencikgu lah. Okay, so yang kita ada panel pertama, yang bertudung biru cantik di bawah adalah Cikgu Nur Atikah binti Abdul Razak. Sekarang masih mengajar di Pusat Tuition Mawar dari Sri Iskandar Perak. Dan kita ada panel kedua iaitu Cikgu Nurul Akilah Nurul Azman dari SMK Sri Ampang Ipoh Perak. Betul ya? Dan yang ketiga kita ada Cikgu Nabilah Huda binti Ghazali. Ini daripada sekolah, setahu saya ini sekolah Sri T, betul Cikgu? Sri T Sri Al-Faizin Kota Damansara. Betul ke Cikgu Nabilah? Sekolah Rendah Islam Integrasi. Betul, Sekolah Rendah Islam Integrasi. Okey, dan kita ada yang keempat lah, yang ini juga daripada sekolah yang berbeza, iaitu Teacher Nurul Izzati Afiqah daripada Sekolah Menengah Sains Banting Selangor. Dan yang terakhir kita ada Teacher Suzana binti Mak Khalid daripada Sekolah Kebangsaan Cepo Cemor Perak. Terima kasih kepada semua panel yang sudi meluangkan masa dalam sesi perbincangan kita pada hari ini. Okey, berbalik pada topik kita. Okey, topik kita ni sebenarnya ia adalah satu isu yang sangat sensitif untuk diperbincangkan ya, sebab topik-topik begini lazimnya memang kita dah akui sejak beberapa kalangan ni hangatlah topiknya hangat diperkatakan tentang sekolah vernacular ni. Okey, jadi saya nak tanya pada speaker pertama kita lah, mungkin cikgu yang pertama kita, cikgu cantik manik kita, Cikgu Nurul Atikah. Nur Atikah, boleh tak kongsikan sikit pandangan? Cikgu rasa sekolah ni vernacular ni memusnahkan sistem multicultural education kita tak? Mungkin boleh beli sedikit pendapat cikgu? Silakan. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atikah. Saya merupakan guru tuition pengalaman di Pusat Tuition Mawar Sri Iskandar. Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Adakah sekolah vernacular ini memusnahkan sistem pendidikan negara kita? Okey, pada asalnya sekolah vernacular ini adalah merupakan sekolah yang ditubuhkan pada zaman penjajahan Inggeris, yang di mana sekolah ini adalah untuk mengasingkan masyarakat kaum Melayu, Cina dan India. Jadi sekolah ini menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa perantaraan. Okey, jadi sekarang ni setelah merdeka,
sekolah vernacular ini diperbarui menjadi sekolah jenis kebahasaan yang di mana sekolah jemputan Tamil dan sekolah jenis kebahasaan Cina. Okey. Jadi bagi menjawab soalan sebentar tadi, pada pendapat saya dia tidak akan dapat musnahkan sistem pendidikan negara kita. Ini kerana sistem pentadbiran pendidikan dan pentaksiran serta dasar pendidikan sama dengan sekolah kebangsaan. Malah mempunyai kebaikan yang di mana sekolah jenis kebangsaan ini tidak terhad kepada sesuatu kaum sahaja, malah ibu bapa daripada kaum-kaum lain menghantar anak mereka di sekolah jenis kebahasaan bagi mempelajari bahasa baru seperti bahasa Mandarin. Jadi pada kesimpulannya sekolah vernacular ini tidak akan dapat memberi kesan buruk kepada sistem pendidikan. Terima kasih. Okey, saya percaya betul. Saya sokong juga. Memang kalau ikutkan dia masih terikat dengan dasar kebangsaan yang kerajaan sediakan kan. Tapi sudah semestinya cikgu lebih arif daripada saya yang baru lagi. Okey, kita dah dapat dah input atau pandangan daripada cikgu mengenai adakah sekolah vernacular ni memusnahkan dasar multicultural education kita. Mungkin kita boleh dengar sedikit pandangan. Kalau betul lah dia tidak memusnahkan, jadi apa impak kewujudan sekolah vernacular ni? Sebab dia tak memusnahkan, mestilah impak dia ada impak kan. So mungkin kita ada, mungkin Cikgu Nurul Akilah boleh bagi pandangan sikit impak kewujudan sekolah ni. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Saya Nur Akilah, cikgu di sekolah Ipoh lah, di Ipoh. Okay. Bagi saya, sekolah vernacular ni tidak memusnahkan kita punya pendidikan lah. Sebab bagi pandangan saya, pelajar boleh menguasai 3 bahasa ataupun lebih dalam satu masa kan. So untuk lebih mudah untuk mereka mencari pekerjaan di masa akan datang. Sebab sekarang ni dalam bidang pekerjaan semestinya akan ada you kena menulis atau membaca dalam bahasa Cina ataupun certain bahasa kan. So di situ diorang boleh catch up. Dia macam orang lah boleh kata dia macam boleh belajar bahasa Cina. So orang kita dengan lebih mesra, so dia tak kekok lah. Ada saya percaya betul, dia tak kekok. Saya percaya ada setengah syarikat juga yang menawarkan gaji yang lebih tinggi bagi orang yang mampu belajar banyak bahasa kan. Betul. Yes, betul. Gitulah. Bagi saya memang dia tak menghancurkan ni lah. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, betul juga. Saya percaya input tu juga betul sebenarnya. Memang kita sedia maklumlah, boleh bercakap satu bahasa adalah satu perkara yang biasa. Bercakap 2 bahasa pun biasa. Bercakap 3 bahasa luar biasa kan. Okey. Kita dah dengar satu impak. Mungkin kita boleh dengar pandangan cikgu lain pula mengenai impak kewujudan sekolah ni. Kita persilakan mungkin Cikgu Nabila nak bagi pandangan sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar, sangat clear. Okey, so saya Cikgu Nabila. Saya mengajar di sekolah AD Kota Damansara ni lah, sekolah Al-Faizin. So saya nampak vernacular ni impak kewujudan sekolah vernacular ni dia lebih kepada macam saya boleh nampak dekat sini pelajar banyak belajar cara menghormati, menghargai antara satu sama lain lah. Macam contoh kalau dia berjumpa dengan orang luar kan, macam contoh Chinese ke India ke, so dia orang saling membantu. Dia tak kisahlah berbeza warna, kulit. Macam kita tengok walaupun vernacular ni dia punya sekolah masih sama, subjek yang sama. Macam contoh Cikgu Atika tadi ada cakap kan, pendidikan dia masih lagi sama. Dia ada bahasa Melayu, dia ada matematik, sains, sejarah apa semua, kecuali dia punya bahasa ibunda saja yang berbeza. Jadi dia tak mengganggu pun kita punya ni lah
sebagai sekolah vernacular ni dia tak ada banyak yang memberi kesan yang buruk lah bagi saya. Macam tu. Okey, faham. Okey, terima kasih. Alright, terima kasih. Itulah agaknya mungkin kita boleh tengok budak-budak sekarang Kalau kita dulu memang tak ada lah kan. Budak-budak sekarang India ada orang pakai baju sari, Halloween pun ada orang Betul. sambut. So, kepelbagaian budaya kan, kita faham dia tu. Okey. Tapi kita selalu dengar benda manis-manis kan. Mungkin kita boleh dengar sikit andailah kata kalau sekolah vernacular ni dimusnahkan atau dia tidak wujud. So, apakah impak ketiadaan atau ketidakwujudan sekolah vernacular ni? Mungkin kita boleh mendengar sepatah dua daripada Teacher Nurul Izzati, mungkin boleh berikan pandangan. Agak-agak kalau tak ada lah sekolah vernacular ni, apa akan jadi? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar tak? Dengar, sangat clear. Okey. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Izzati dari SMK Banting, Selangor. Bagi saya impak sebenarnya pada pandangan saya lah. Bagi pandangan saya sebenarnya sistem vernacular ni tak ada pun memberi impak yang negatif ke ataupun impak-impak yang tidak baik dalam sistem pendidikan kita. Sebab sebenarnya sekolah vernacular ni penting sebab penting untuk mereka lebih faham bahasa ibunda mereka sendiri. Contohnya macam bahasa sekolah Cina, macam bahasa Cina contohnya. Bahasa Cina ni dia bukan pada Mandarin sahaja. Diorang ada Hokkien, diorang ada Cantonese. Jadi bila mereka sekolah di sekolah vernacular ni, mereka lebih faham bahasa mereka sendirilah. Sebab ada kebanyakan mereka pun sebenarnya tak berapa fasih dan mahir dalam bahasa ibunda mereka sendiri. So dengan adanya sekolah ni pentinglah untuk membantu juga mereka faham bahasa tersebut. Okay, contohnya macam Cikgu Atika ada cakap tadi, tak semestinya satu kaum je yang ada kat dalam sekolah tu. Sekarang kita dah moden, jadi kebanyakan kaum-kaum lain pun hantar anak mereka ke sekolah ni untuk belajar lebih daripada satu bahasa. Betul. Jadinya bagi pandangan saya memang tidak memberi impak yang tidak baik lah. So saya boleh rumuskan secara simple apa yang Cikgu Nurul cuba bagi tahu tadi, Teacher Nurul cuba bagi tahu tadi adalah andai kata kalau sekolah ni tak ada, mungkin pelajar macam pelajar Cina, Tamil, diorang tak ada tempat untuk belajar betul-betul bahasa orang. Betul? Ya betul. Saya tak nafikan benda tu. Sebabnya kalau contohlah macam saya bagi contoh tadi, bahasa Cina pun dia bukan setakat Mandarin saja. Diorang ada Hokkien, diorang ada Cantonese, dan kebanyakan kepada diorang pun diorang tak berapa faham Cantonese ni apa, Hokkien ni apa. Jadi dengan adanya sekolah ni boleh bantu diorang lebih faham bahasa ibunda mereka dan juga boleh memupuk semangat diorang untuk belajar dengan lebih positif melalui bahasa mereka sendiri pada pandangan saya. Okey, betul-betul. Saya percaya. Betul, point tu saya setuju juga sebab saya pun pernah juga jumpa kan atau membaca, kadang-kadang memang kita tak dapat akui Mandarin ni dia ada stroke dia yang memang memeningkan. Saya kira kalau orang Chinese pun susah nak belajar, kita apatah lagi kan. Dan mempelajari sesuatu bahasa tu sekeliling memainkan peranan yang penting kan. Orang kata nak belajar bahasa Arab, duduklah dekat Mesir. Orang cakap bahasa Cina, pergi tembok Cina. Macam tu kan. Okey, kita dah dengar pandangan. Mungkin kita boleh pendengar daripada panel kita yang terakhir, dan saya kira ini antara panel kita yang paling senior dalam bidang pendidikan ni. Saya kira teacher Suna ada 20 tahun ada lebih kurang? Lebih. Nampak memang sangat. So bukan mungkin lah, saya percaya Teacher Suzana ada pandangan peribadi beliau mengenai topik kita, dan saya nak minta mungkin Teacher Suzana boleh bagi pandangan sikit mengenai selain daripada kita kehilangan tempat untuk diorang belajar pelbagai bahasa, apa lagi impak lain kata sekolah ni tiada?
Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Jelas kot ya suara ya? Jelas sangat. Okey, bila disebut impak dan budaya serta vernacular, dia adalah 3 frasa yang yang ada makna yang berbeza. Vernacular apa, impak apa, dia perkara yang berbeza lah. Okey, tapi dekat sini kalau ikut kajian yang Cikgu Akira buat, pendapat setiap orang berbeza-beza. Betul. Mengenai vernacular kan. Betul. Jadi ada yang disebut tadi pasal budaya, ada disebut peluang. Okey, benda tu betul. Kalau diikutkan di vernacular, tak semua sekolah tu Melayu je atau tak semua sekolah tu Cina. Betul. Dan tak semua sekolah tu India. Ada juga bangsa lain. Okey, contohnya asyik sebut Cina je kan. Okey, let's say lah ambil sekolah Tamil kan. Okay, SJKT. Di sekolah SJKT pun ada juga murid Melayu, ada juga murid Cina. Okey, kalau macam di sekolah Cina atau di sekolah Melayu, mana-mana pun tetap ada. Kita tengok pada cikgu yang mengajar. Kan? Sebab ada ustazah datang ke sekolah Tamil, ada ustazah yang datang ke sekolah Cina. Jadi dekat situ dia dah mewujudkan satu perpaduan dekat situ. Dan kita tak boleh nak kata macam tak boleh lah sekolah tu hanya Cina je. Atau sekolah tu hanya Melayu je cikgu dia. Tak boleh macam tu. Sebab nanti dia lupa aku ni konon-konon Cina. Jadi diorang pada awalnya daripada sebelum keluar penyata-penyata pendidikan bagai-bagai tu dah dinyatakan diorang ni contohnya sekolah bahasa Inggeris ni dibawa mubalik-mubalik atau paderi-paderi yang ada sijil untuk diajar untuk belajar bahasa Inggeris contohnya. Betul. Jadi kita tak semestinya kata aku sekolah Kristian nanti jadi anut Kristian. No. Bukannya. Kalau di sekolah Tamil duduklah kat lada-lada estate-estate tu nanti kita jadi macam orang Tamil. No, bukan. Jadi kita tak boleh nak expect kita ada dekat situ, kita akan ikut budaya macam tu. Tapi sebenarnya bila ada vernacular di Malaysia khususnya dan contoh dia di sekolah-sekolah atau di daerah atau negeri, dia bagi peluang dekat kita. Dengan budayanya, dengan pembelajarannya, dengan bahasa dia, dengan kita tahu asal usul dia orang ni. Sebab contoh Sempua. Di sekolah SJKC pembelajaran dia guna Sempua. Betul. Kalau dulu sekolah Melayu tak ada betul. Tamil belajar guna Sempua. Ya guna jari-jari bagai kan. Jadi penggunaan bahan alatan tu sendiri dah memberi impact yang baik yang menunjukkan semua orang belajar benda yang sama. Betul. Semua orang boleh guna. Dia tak semestinya hanya di sekolah Cina je. Dia tak semestinya ada di sekolah Seriti maksudnya contohlah ya. Ada. Sekarang ni semua orang dah guna benda yang sama. Dulu kalau kata contohnya makanan RMT. Dulu kalau sekolah Cina contoh ya, dia hanya makan yang ni itulah maksudnya kuih tiaw aje. Tapi sekarang semua sekolah makan roti canai, makan mi, makan nasi lemak. Sebab apa? Sebab perpaduan budaya dah ada kat situ. I see. Jadi kita tak boleh nak anggap yang engkau je. No, tak boleh. Sebab itu pendapat saya. Okey, jadi kita kena fikir dalam masa yang sama dan kita kena bukan memberi harapan. Kita nak wujudkan satu hubungan ni, perpaduan ni, budaya ni supaya semua orang rasa. Dia tidak terikat pada satu je. Kalau satu je, dia akan jadi macam satu etnik. Dia akan sampai satu masa contohnya sekolah Tamil lah contoh. Dia akan jadi satu etnik atau identiti bahasa dia sendiri. Dengan cara pakaian dia hari-hari pakai sari. Hari-hari bubuh apa bunga melur apa yang bau-bau kan. Maksudnya kita pun tak lalu kita pun tak lalu nak niha bau tu kan. Itu budaya dia. Tapi bila dah bersekolah dalam satu tempat yang sama, kawasan yang sama, dia ada satu undang-undang dan peraturan yang membolehkan budak ni ikut peraturan ni. Ada satu sekolah di Perak, sekolah wawasan.
Betul. Dulu kita panggil dia Sekolah Satu Malaysia di Lumut, Manjung. Jadi kita boleh anggap itu satu sekolah yang mencantumkan semua murid. Di mana dia tak terhad. Belajar Melayu, Melayu je. Cina dok. Jadi dalam 3 buah sekolah tu dia kongsi satu padang, dia kongsi satu kantin untuk makan, duduk bersama dan kenal. Tapi penggunaan dia macam itulah. Kalau pergi sekolah Tamil, masuklah sekolah Tamil. Tapi ada budak yang pergi sekolah Tamil tu. Betul. Tamil, Cina, Melayu. Itu contohlah. Panjang. Okay. Tak apa. Terima kasih. Tak apa, faham. At least penerangan tu sebenarnya, saya kira penerangan tu dah cukup menyeluruh dah menyentuh topik kita kan. So sebenarnya Teacher Suzana tadi pun menyebut soal budaya. So sekaligus saya kira dia menjawab soalan yang dia tidak mengganggu sistem kepelbagaian budaya pendidikan kita di Malaysia sebenarnya kan. Dan terima kasih juga untuk saya panjang berjela yang penuh input. Alhamdulillah. Dan kalau kita berbalik kepada soalan kita tadi, adakah sekolah vernacular ini mengganggu atau memusnahkan pendidikan kepelbagaian budaya di Malaysia? Saya kira kalau saya kata dia tidak memusnahkan, saya percaya hampir ke semua panel kita mungkin bersetuju tidak, dia sebenarnya tidak memusnahkan kepelbagaian budaya negeri kita sebab sekolah yang sedia ada masih juga terikat dengan sistem pendidikan dan kebangsaan. Mereka masih ambil peperiksaan yang sama. Mereka juga perlu saya rasa sekolah Cina juga dinaikkan bahasa Melayu, dinaikkan lagi level supaya lebih bagus. Kemudian masih ambil bahasa Melayu, masih juga belajar bahasa pengantara dan ibunda mereka walaupun mereka menggunakan bahasa ibunda sebagai sila Puan Suzana, boleh? Nak mencelah dan menambah sikit penggunaan bahasa Melayu sama ada di sekolah vernacular ni kan kalau kita ambil SPM dia adalah mata pelajaran wajib dan teras, betul? Betul. Kalau tak lulus subjek bahasa Melayu tak dapat sijil kan? Tak tahu lah tapi itulah maksudnya. Jadi di sekolah vernacular kita belajar benda yang sama. So kita tak boleh kata kita tak ambil bahasa Melayu, kita tak boleh lulus. No, memang wajib. Walaupun engkau berada di sekolah vernacular atau di mana-mana sekolah SJKT atau SCKC. Betul. Sekolah menengah atau sekolah rendah. Betul. So memang dia memang masih senang cerita, dia tidak mengganggu pun sebenarnya. Dia malah saya rasa memberi warna pada sistem pendidikan dan persekolahan kita. Betul. Dan sudah semestinya nak menarik minat sesuatu kanak-kanak lah khususnya, nak menarik minat dia ke sekolah tu bukan senang. So dengan cara ajar mereka bahasa ibunda dulu, kemudian kita tambah baik kepada bahasa-bahasa yang lain. Saya selaku tutor dan bakal cikgu juga seorang ibu, saya kira bahasa yang ketiga ni sebenarnya menjadi satu impak yang baik dan penambahbaikan untuk anak-anak masa hadapan. Dan saya kira sekolah vernacular ni sebenarnya mampu sila tambah lagi lah, boleh, tak ada masalah. Sebabnya dia sebenarnya macam ni, bila ada sesi perbincangan kalau satu kepala dia tak jadi, dia kena banyak-banyak kepala kan. Jadi bila penggunaan bahasa ni sebenarnya kalau yang paling mudah nak belajar bahasa Arab, betul tak Ustazah? Ustazah Nabila kan. Jadi bila kita belajar sebenarnya kita dengar hari-hari. Kalau kita tak payah belajar pun sebenarnya macam lagu bahasa Inggeris, kita dengar, kita boleh hafal. Betul tak? Kalau sekolah menengah, sekolah rendah pun tetap sama. Jadi kalau kita pergi sekolah, kita akan dapat lagi banyak input. Kalau di sekolah lah. Jadi kalau kita berada di sekolah Cina, di sekolah Tamil, kalau kata dia pasang lagu, sekali pun kita boleh dengar. Kita boleh, tapi kita tak faham makna. Tapi bila di sekolah, kita boleh faham makna dia apa, maksud lagu tu apa. Dan kepala kita pun hangguk-hangguk ikut juga kan. Jadi dia tak semestinya dia menghalang perpaduan dekat situ. Sebab kita pun belajar. Kalau sekarang ni musim TikTok kan. Lagu bahasa Melayu lah, lagu bahasa Inggeris lah, kita boleh hafal kan walaupun dia pendek-pendek. Jadi mudah sebenarnya. Jadi kita tak boleh nak anggap yang aku tak boleh pergi sekolah Cina, sekolah Tamil, no, tak boleh. Sebab semua orang akan belajar benda tu. Wak Iman sekalipun Hindustan
Hindustan ya, saya pun tak apa-apa. Hindi lah ya. Jadi penggunaan tu sama. Kalau kita nak cakap Korea, kita tak pandai. Tapi kita tengok K-movie drama kan. Yang TV series. Silat-silat kita boleh faham. Betul tak? Macam jadi dia, kalau kita boleh kata dia impak sekeliling lah. Dia, orang sekeliling mempengaruhi kan. Ya betul. Saya setuju. Jadi kalau kita tengok cerita Tamil, kita tak faham sebenarnya dia cakap kalau tak ada sari kata. Tapi kalau kita belajar, kita boleh faham. Walaupun kita tengok sekali, wah desung-desung tu, contohlah Tamil desung-desung sekalipun, tapi kita tahu dia tengah gaduh. Macam tu juga dengan Cina, kungfu bagai kan. Sebab penggunaan tu bila kita berada di mana-mana sekolah atau di mana-mana sekolah-sekolah yang tertentu ni tadi, dia bagi impak yang bagus dekat kita. Kalau kita nak ambil yang negatif tu, kita jangan cari salah. Nak cari salah memang banyak. Jadi benda ni kita ambil dia as a positive vibe, benda yang bagus. Sebab kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Bila kita belajar, kita dapat input, kita tahu. Contohnya hello. Bahasa Inggeris hello. Bahasa Melayu atau yang senihannya kita bagi salam, Assalamualaikum. Kalau Cina kita akan cakap ni hao, apa khabar. Kalau macam Tamil, Rumunandre macam tu lah, tak berapa nak ni sangat kan. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu. Tak banyak, sedikit kita tahu kan. Jadi benda tu dia tidak macam memesongkan akidah. Tambah lagi memang dah dinyatakan kalau nak belajar kita orang Islam kalau dah dinyatakan Nabi pun dah cakap kalau nak belajarlah sampai ke tembok besar. Bukan maksudnya kita kena pergi sekolah Cina tu, maksudnya dak, tapi ilmu tu kan sampai ke liang lahat maksudnya kan. Jadi benda tu ada, why not kita grab. Satu peluang yang sebenarnya sebab untuk saya kira semua cikgu juga sedia maklum yang sekolah pendidikan ni pernah dibawa sampai ke peringkat mahkamah tinggi untuk dimasukkan dan kita punya hakim menolak petisi tersebut kerana berpendapat yang sekolah pendidikan ini langsung tidak mengganggu apa-apa sistem pendidikan yang sedia ada. Bahkan dia memberi warna pada sistem pendidikan kita. Dan betul. Kita tidak bercakap pada pelajar-pelajar di bahagian bandar tapi kita bercakap soal yang di bahagian rural bahagian yang kita paling susah nak capai, dan sekolah-sekolah yang sedia ada sudah pastinya perlu menyentuh budaya mereka dulu. Dia memahami budaya mereka dahulu, baru orang kata masuk kandang rimau mengaum, masuk kandang kambing mengembek kan. Jadi perkara-perkara sebegini kita kena pandang baik pada sisi sekolah vernacular ni. Jadi mungkin panel-panel yang lain mungkin ada nak beri sedikit pendapat atau tambahan terakhir kalau ada sebelum kita menutup sesi kita pada malam ni. Mungkin kalau ada, sila Teacher Nurul, silakan. Okey, saya tambah sikit je. Saya rasa dia tak memberi impak yang negatif pun sebab dia juga melambangkan satu keunikannya dekat Malaysia ni. Kita ada sekolah vernacular ni kan berbanding daripada negara-negara lain. Jadi macam menarik satu benda yang positif lah pada pandangan orang luar pada negara kita. Diorang ada sekolah vernacular macam tu lah maksud saya. Sekolah melambangkan tapi kan belajar bahasa kebangsaan so it's a win-win situation kan? Betul. Itulah, itu je pendapatnya. Mungkin ada cikgu-cikgu lain yang sudi nak tambah sebelum saya tutup kita punya forum pada malam ni? Tiada Okey, so saya rasa saya ambil setelah saya rumuskan kelima-lima panel kita memberi pendapat, saya percaya kelima-lima panel bersetuju bahawa sekolah vernacular tidak memusnahkan pendidikan kepelbagaian budaya di negara Malaysia. Bahkan dia memberi warna dan memberi seri serta membuka lebih banyak peluang kepada para pelajar untuk datang ke sekolah. Okey, jutaan terima kasih saya ucapkan untuk kesemua panel kerana sudi meluangkan masa hampir 30 minit dalam sesi forum kita pada hari ini. Saya kira forum ni sangat santai dan memberi input yang sangat banyak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Teacher Nurul Izzati, Cikgu Atika, Cikgu Nabila, Cikgu Akila dan juga Teacher Suzana atas kesudian memberikan pandangan dan pendapat
Dan semoga semuanya dimurahkan rezeki. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada kelapangan kita akan jumpa lagi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.